Okay, dah start? Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera daripada saya, Cik Aisyah dari tim Bosta HQ. Okay, kembali semula kita dalam live dari tim Bosta lah. Okay, ini sesi petang pula. Sebelum tu saya akan terangkan dululah mengenai Bosta. Okey, Bosta HQ menawarkan minuman bulletproof harian yang dibuat secara eksklusif bersama serbuk MCT Premium kami yang berkualiti tinggi. Visi Bosta adalah menjadi pengeluar minuman bulletproof terbesar di Malaysia serta membantu lebih 1,000 usahawan mencapai 1 juta pertama pada tahun 2023. Okey, misi Bosta adalah menjadikan Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di pesada dunia tanpa rasa bersalah. Selaras dengan tagline kami, Eat Fat, Burn Fat. Inilah, okey, petang ni macam biasalah, kita akan bincangkan topik-topik yang menarik setiap hari. So, ni sesi kedua lah untuk hari ini. Kita memang akan ada sesi first pagi, sesi live kedua waktu macam ni pukul 2.30. Okey, sesi yang ketiga pukul 4.30. Okey, memang setiap live akan kami sharekan lah tips-tips, info-info yang menarik. Okey. So, topik hari ini, kita nak bincangkan tentang apa? Okey. Topik ni saya ada ceritakan hari tu. Masa live sebelum ni lah. Tapi macam hari tu macam tak detail sangat. So, hari ni saya akan terangkan detail sikit. Okey, topik apa tu? Okey, topik tentang kolesterol. Jahat ke kolesterol ni? Okey. Kolesterol bahaya ke? Bahayanya kolesterol tu untuk kita. Ramai yang cakap kolesterol tu bahaya untuk kita. Betul? Orang kata kolesterol ni punca risiko sakit jantung lah, punca kepada salur darah tersumbat lah. Betul tak? Ramai betul yang cakap takut betul dengan perkataan kolesterol. Bila kolesterol naik dah mula dah cari ubat anti kolesterol, mula jaga makan nak kurangkan kolesterol. Lepas tu tapi tak tahu daripada mana punca kolesterol tu, bacaan kolesterol tu meningkat. Okey, so hari ni saya akan ceritakanlah sedikit. Okey, apa itu kolesterol? Okey, kolesterol adalah sejenis lemak yang diperlukan oleh tubuh kita untuk bekerja. So, kolesterol tu sebenarnya ada fungsi dia pada badan kita, tapi ramai yang tak tahu. Ramai yang anggap kolesterol tu jahat. Okey. Sebab apa? Ramai yang tak tahu sebenarnya badan kita sendiri menghasilkan kolesterol. Tahu tak? Hati kita sendiri tahu hasilkan kolesterol tu sebanyak hampir 75%. Banyak tak banyak? Daripada 100% tu hati kita sendiri yang proses kolesterol tu hampir 75%. Okey, yang selebihnya datang daripada mana? Daripada makanan yang kita ambil. Daripada makanan yang kita ambil yang kata lemak tinggi tu hanya 20% saja yang diserap oleh badan kita. Selebihnya dibuang macam tu saja. Okey. Tapi selalu orang kata kolesterol ni baik, buruk, jahat. Tapi kolesterol ni sebenarnya ada baiknya. Okey. Tahu tak, kolesterol sebenarnya ada 2 jenis. Apa 2 jenis tu? Okey. Yang pertama, kita singkatan je HDL dan LDL. Apa tu HDL? HDL tu high density lipoprotein. Tak ada nama kolesterol betul. Kolesterol tu sebenarnya dalam bahasa dia lipoprotein. Tapi dia ada 2 jenis. Yang density kecil dengan yang besar. Okey, yang kedua tadi LDL tu low density lipoprotein. So apa beza kedua-dua ni? Okey, kat sinilah saya akan terangkan. Okey, HDL tadi tu high density lipoprotein tu baik. Okey, ingat kalau yang high tu baik. Okey, apa fungsi kolesterol yang baik ni? HDL ni
dia akan bawa kolesterol dalam darah untuk balik semula dalam hati kita. Lepas tu hati kita akan proses kolesterol tu, dia akan keluarkan semula daripada tubuh kita. Okey. LDL tu pula dia yang menjadikan punca yang salur darah tersumbat dan risiko sakit jantung. Nampak dia kata LDL, low density lipoprotein, tapi yang low itulah yang sebenarnya bahaya, yang high tu yang sebenarnya baik untuk kita. So ingat, sebenarnya kolesterol ni sifat dia penyelamat, dia menampal. Tapi apa yang menyebabkan dia jadi tak baik, yang menyebabkan dia buruk? Sebab macam saya cakap tadi, yang buruk tu dia bawa risiko sakit jantung, betul. Risiko menyebabkan salur darah tersumbat. Okey, macam mana dia boleh menyebabkan salur darah tersumbat? Okey, okey. Macam saya cakap sebelum ni, salur darah, kita punya hati yang mengeluarkan kolesterol, betul. Okey, kolesterol tu dia ada fungsi-fungsi dia lah. Okey, saya akan terangkan dulu, saya akan terangkan kejap lagi apa fungsi kolesterol tu. Okey, sebelum tu, kenapa hati kita produce kolesterol tu? Okey, yang kolesterol jahat tu, yang buruk tu, dia dikeluarkan pun ada sebab. Dia sebab ada permintaan daripada badan, otak yang arahkan untuk hati produce kolesterol yang jahat tu. Sebab apa? Sebab dia detect ada berlaku keradangan dekat salur darah. Sebab apa keradangan tu berlaku? Sebab salur darah tu terluka. Kenapa dia terluka? Sebab daripada pemakanan kita lah. Kita tak jaga pemakanan, kita ambil makanan yang bergula. Itulah antara sebab-sebab kenapa salur darah tercedera, kenapa terjadinya radang kat salur darah. Okey. Yang lagi satu tadi, ialah bila dia dah dia detect ada berlakunya kecederaan, radang kat salur darah ni, dia otak kita akan bagi signal untuk keluarkan HDL tadi tu, LDL tadi tu, untuk tutup luka tu. Dia nak tampal semula. Macam saya cakap tadilah, sifat kolesterol tu menampal. Tapi menampal tu yang LDL tu sajalah. Dia nak tampal luka yang dia detect dekat salur darah tu. Sebab apa? Dia nak menyelamatkan lah. Kalau contoh nanti salur darah tu yang tercedera tu tak ditampal, nanti akan berlakulah efek lain dekat badan kita, betul lah. Kita akan rasa sakit-sakit badan, macam tu. Tapi janganlah anggap bila kata dia detect untuk tampal luka tu, maksudnya dia baik. Tak, sebenarnya. Okey, tahu tak kenapa bacaan kolesterol tu makin meningkat? Sebab apa? Sebab dia detect ada berlaku lagi keradangan dekat salur darah kita. So daripada situlah dia keluar lagi, dia produce lagi untuk tutup lagi. Dia nak tutup salur darah tu daripada terdedah, tahu. So dia tampal untuk lindung. So daripada situlah yang makin menebal, makin dia tampal tebal. Bila ada berlaku lagi kecederaan, dia tampal lagi. Sebab dia nak elakkan daripada terdedah tadilah, luka tadi tu terdedah. Okey. So macam janganlah salahkan. Memanglah kolesterol LDL tu tadi yang buruk, tapi kenapa dia buruk? Sebab dia dapat permintaan, dia dapat signal daripada otak untuk dikeluarkan untuk tampal salur darah tu. Macam mana boleh dia keluarkan arahan untuk ditampal? Sebab dia detect keradangan tadi. Macam saya cakap, keradangan tu berpunca daripada mana? Daripada pemakanan kita. So salah kita sendiri atau salah kolesterol yang jahat tu, yang buruk tu tadi. So kita macam, kita boleh fikir sebenarnya daripada situ, salah siapa, betul. Okey. So tapi ramai yang tak tahu sebenarnya kolesterol ni ada fungsi dia. Tapi selalu orang cakap kolesterol ni
tak elok. Bila dapat detect bacaan kolesterol tinggi, dah mulalah pergi ambil ubat anti kolesterol untuk kurangkan bacaan kolesterol tu. Tapi dia tak cari punca kenapa kolesterol tu bertambah. Kita ni sebenarnya bila berlaku sesuatu benda tu, kita kena cari punca, betul. Kadang orang selalu kata cari punca dia dulu. Jangan terus nak tampal benda tu, sedangkan punca dia tu kita tak jumpa lagi, kita tak cari betul-betul kenapa punca dia. So macam saya cakap tadi, kolesterol ada fungsi dia, betul. Okey. So, antara fungsi-fungsi kolesterol, yang pertama, kolesterol ni dia bina sel, dinding sel kita. Macam saya cakap tadi lah, dia menampak betul. So, dia bina kita punya sel, dinding sel. Okey, yang kedua, dia membantu meningkatkan hormon. Hormon apa tu? Hormon lelaki dan perempuan. Okey, hormon apa? Hormon kesuburan lah. Okey. So, kalau contoh kolesterol tu berkurang, kesuburan, hormon kesuburan tu akan berkurang lah kan. Okey. So, daripada situlah akan menjejaskan hormon kesuburan tu yang akan menyebabkan biasalah kalau dah contoh hormon kesuburan tu dah kurang, mestilah daripada situlah yang masalah yang kadang orang kata susah nak dapat anak. Memanglah itu rezeki, tapi kadang kita kena cari inisiatif. Kadang orang kata kolesterol meningkat tapi tak nak cari dulu punca, makan lagi ubat anti kolesterol tu, betul. Okey. Yang ketiga, matahari tu, okey, kita perlukan vitamin D, betul. Vitamin D tu sangat penting untuk kita. Apa fungsi vitamin D tu? Vitamin D tu untuk kita punya tulang. Senang kata dia bone builder, maksudnya untuk kuatkan kita punya tulang lah. So kalau contoh vitamin D tu tak cukup, nanti akan menyebabkan berlaku tulang kita akan cepat reput lah. Daripada mana datang vitamin D tu? Daripada kolesterol. Matahari akan convert kolesterol tu untuk jadikan vitamin D. So kalau contoh kolesterol kurang, macam mana kita nak dapat sumber vitamin D tu? Kalau dah vitamin D tak ada, macam mana akan menyebabkan kita punya tulang tu mudah reput. Okey. Lagi yang keempat, kolesterol. Bila kolesterol kolesterol paling tinggi dekat dalam otak kita. Okey. Kolesterol kan macam saya cakap tadi, sifat dia menampal, betul. Okey. Kalau otak paling tinggi dia punya kolesterol. So kalau contoh kolesterol berkurang dekat dalam otak tu, dia akan menjejaskan lah kita punya ingatan. Itu yang menyebabkan mudah terlupa, mudah tak ingat. Sebab apa? Kita punya ingatan dah terganggu sebab kolesterol makin berkurang, dan itulah juga menyebabkan penyakit Alzheimer. So kolesterol ni penting tau. Okey, yang seterusnya, tahu tak susu badan ni ibu-ibu yang mana yang bakal jadi ibu, mak-mak ni kena tahu yang susu badan mengandungi tinggi kolesterol. Okey. Kenapa dalam susu badan ada paling tinggi kolesterol? Okey, nanti kolesterol tu akan serap untuk baby tau. So kolesterol dalam susu badan itulah yang akan membantu develop otak baby. Maksudnya dia membantu perkembangan otak baby lah. So sebenarnya elok tu, memang elok untuk baby, sebab dia akan develop otak baby tu untuk terus berkembang. Okey. Yang seterusnya, yang last lah. Okey, yang last ni selalu
Okey, selalu mungkin akan jadi pada kalangan yang dah berusia lah. Selalu orang kata yang berusia ni kadang memang biasa dia akan ambil ubat anti kolesterol, betul. Sebab selalu buat ujian kolesterol, detect bacaan kolesterol tinggi. So ambil lah ubat anti kolesterol. Lepas tu tak lama macam tu rasa macam kebas-kebas. Tahu kenapa kebas-kebas? Tahu tak, sebenarnya urat saraf kita tu daripada kolesterol. So urat saraf kita dekat dalam badan ni sebenarnya daripada kolesterol. So kalau kolesterol berkurang, memang akan menyebabkan badan kita rasa kebas-kebas. Dia akan menyebabkan kita rasa macam letih. Kira macam ada sebahagian badan kita rasa kebas-kebas. Selalu memang orang yang berusia lah, dia akan mengadu rasa kebas kat setengah bahagian, betul. Sebab apa? Sebab dia punya kolesterol dah berkurang. Okey. So macam mana sebenarnya? Bila baca kata kolesterol tinggi, tapi jadinya nak kena kurangkanlah kolesterol tu. Lepas tu kenalah makan ubat kolesterol, betul, untuk kurangkan bacaan kolesterol tu. Tapi bila dah makan ubat anti kolesterol, kata tak elok pula. Okey, sebenarnya kita, macam saya cakap lah tadi, kita kena cari punca dia. Janganlah terus kata, macam saya cakap tadi, janganlah terus kata kolesterol tu tak baik. Ya, memang ada kolesterol yang tak baik. Dia menyebabkan kita punya salur darah tersumbat. Tapi sebenarnya kita kena cari dulu punca dia. Janganlah terus salahkan kolesterol. Janganlah terus ambil ubat anti kolesterol dan menyebabkan side effect lain. Kita sendiri kena cari inisiatif untuk kurangkan bacaan kolesterol tu. Carilah punca. Okey. Tahu tak, kalau contoh kita tengok bacaan kolesterol kita tinggi tu sebenarnya sebab apa? Okey, yang macam saya cakap tadi, kolesterol dia punya fungsi dia untuk menampal, betul, menampal radang yang berlaku dekat salur darah tu. Dia detect ada berlaku keradangan. So otak bagi signal untuk untuk hati produce kolesterol tu untuk tampal luka yang berlaku tu. Tapi bila check bacaan kolesterol tinggi, sebab apa? Okey, bila kita check detect bacaan kolesterol tinggi, itu bermaksud badan kita memerlukan banyak proses baik pulih. So boleh relate tak kat situ? Boleh gabungkan tak kat situ? Kenapa? Bacaan kolesterol tinggi sebab badan memerlukan banyak baik pulih. Okey, baik pulih tu berlaku sebab apa? Proses baik pulih tu berlaku sebab apa? Sebab dia detect banyak berlaku keradangan. Dia banyak nak tampal luka-luka. So luka-luka tu baik ke tak? Dia punca daripada apa pula? Daripada pemakanan kita lah. Kita tak jaga pemakanan, kita ambil makanan kita ambil minuman, ambil gula. So memang saya akan ulang, gula itu toksik untuk kita, toksik untuk badan kita. Dia yang menyebabkan banyak berlaku keradangan. Okey, macam saya cakap tadi, kolesterol adalah penyelamat. Pengambilan gula yang berlebihan itulah punca kolesterol meningkat. Okey. So macam kita selalu tahulah, kalau bila kita buat, mungkin orang akan anggap dah berumur saja yang boleh buat cek dekat bacaan kolesterol. Tapi kena tahu, yang umur 20 ke atas pun
perlu buat test kolesterol, sebab kita tak tahu. Yalah, selalu orang muda, lagi pula zaman sekarang ni macam-macam makanan dah keluar, lagi-lagi fast food. Kejap-kejap fast food tu ada, kejap-kejap ini pula ada dah buka dekat Segamat ni. Lepas tu kita pula yang muda-muda ni biasalah suka kan nak tahu rasa benda baru kan. So pergilah makan, pergilah serai makan. Lepas tu esok lusa pergi pula makan dekat tempat ini pula, dekat tempat B pula. So kita yang muda ni lah yang perlu, lagi penting untuk check kita punya bacaan kolesterol tu. Kita tengok luaran macam tak ada apa-apa, betul. Tapi kita tak tahu dalaman macam mana. Dalaman tu ada berlaku keradangan ke tak. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak detect. Lepas tu lagi satu, selain orang dewasa tadi saya cakap, kanak-kanak juga boleh mengalami kolesterol, bacaan kolesterol tinggi. Okey. Sebab apa? Sebab macam saya cakap pula, macam saya cakap tadilah, kita zaman sekarang ni zaman dah terlalu banyak makanan fast food, makanan yang diproses. Memang dah terlalu banyak. Kadang-kadang anak tu nak makan, bagi sausage, goreng sausage, goreng nugget. Kadang benda-benda yang berproses tu sebenarnya yang antara yang menyebabkan berlaku juga keradangan. Bukannya gula saja, makanan diproses. Sebab makanan diproses tu, ingat dia ada 4P. 4P ni lah yang kita perlu elakkan, kita perlu kurangkan. Kalau boleh elakkan. Antaranya pengawet, perasa, pewarna dan pemanis. Tapi pemanis macam gula lah. Okey. Lagi satu, kanak-kanak ni dia boleh dapat kolesterol tu, dia ada kolesterol tinggi ni bukan saja daripada pemakanan, tapi daripada keturunan. Sebab kadang kita tak tahu keturunan macam mana kan. Kadang ada keturunan atas dia yang ada bacaan kolesterol tinggi kan. Jadinya perlu juga buat check up. Lepas tu kalau contoh kanak-kanak tu kita tengok dia badan dia berisi, tu pun antara kita perlu buat check dia punya bacaan kolesterol. Sebab macam saya cakap lah tadi, sebab sekarang zaman dah tak sama macam dulu, betul. Dulu makan makanan yang sihat-sihat, yang makanan yang berebus, bakar. Sekarang ni makanan banyak sangat dah makanan yang diproses. Bukan saja makanan diproses yang beli dekat supermarket tu, dekat pasar-pasar tu, tapi makanan fast food. Dah berlambak dah franchise yang dah buka dekat tempat-tempat kita. Bila hujung minggu je pergi keluar makan. Hujung minggu je belikan. Memanglah tak salah nak belikan, tapi berpada sebab kita tak tahu. Diorang masih muda, betul. Jadinya kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, kita perlu jaga kesihatan anak-anak kita. Sebab diorang masih kecil tau. Jadinya diorang nak guna, diorang banyak lagi proses pembesaran nak berlaku. Banyak lagi yang diorang nak perlu lalui. So kesihatan diorang tu sangat penting. Takkanlah belum sampai, belum masuk lagi alam pekerjaan dah mula sakit. Sebab diorang banyak lagi proses yang nak dilalui, banyak lagi proses yang diorang nak berkembang. Jadinya kita sebagai orang dewasa ni nak kena jaga juga pemakanan diorang. Janganlah kadang memanglah dia sebab diorang dah terbiasa, so diorang nak kita bagi, tapi berpada kita sendiri yang perlu didik macam mana kita punya keluarga untuk jangan amalkan. Nak makan boleh tapi jangan amalkan. Lagi kadang malam-malam, betul, malam-malam kadang rasa lapar. Lepas tu kebetulan pula dalam peti ais tu ada nugget, ada sausage, pergilah gorengkan. Benda tu macam pula tu makanan dah diproses,
makan pula waktu malam. Malam sekarang terus tidur, lepas makan terus tidur. Macam mana nak proses makanan tu? So macam kita orang dewasa sendiri, kita perlu jaga, pastikan tak menyebabkan bagi efek yang tak elok lah untuk diorang. Okey, sebab kena tahu lagi satu, kadar kolesterol ni dia boleh berubah-ubah. Macam yang saya cakap lah tadi, sebab dia ikut daripada gaya hidup dan pemakanan kita. Sebab kalau contoh gaya hidup pun tak aktif, macam mana? Lepas tu makan pula makanan yang tak elok, yang diproses, jadinya itu yang menyebabkan kita punya dalaman tu tak yelah, kita tak tahu dalaman kita macam mana kan. Makan yang tak berapa sihat kan. Okey, lepas tu okey, ni antara makanan yang perlu dijagalah. Okey, lagi satu, orang selalu cakap telur ni antara kandungan kolesterol tinggi. Okey, kena tahu kolesterol. Okey, makanan kita sebenarnya memang orang cakap kurangkan makan lemak, makan lemak tepung. Okey, sebenarnya lemak tepung tu daripada mana? Okay, daripada haiwan. Okey, contoh macam daging, daripada contoh keju. Tapi benda tu sebenarnya elok tau. Okey, cumanya kita kena hadkanlah, kena jagalah bila kita dah ada kolesterol tu, betul. Cuma yang paling utama lemak trans. Lemak trans. Okey, lemak, tentang lemak ni nanti kita akan kupas untuk live minggu depan dah. Okey, sebelum ni memang kami dah kupaskan tentang lemak ni sebenarnya, jenis-jenis lemak. Tapi mungkin ada yang terlepas pandang. Kalau mana yang nak tengok, bolehlah scroll live kami beberapa hari lepas. Kami ada cerita tentang lemak. Okey, yang seterusnya, kena makan makanan yang sihat lah. Okey, kalau contoh macam buah-buah, cumanya buah-buah pun kena pastikan yang sihat lah. Sebab kadang buah pun ada juga kandungan gula tinggi. Okey, yang paling penting kena aktif. Kadang kita memang tak ada masa, betul, nak bersenam, nak keluar bersukan. Jadinya kita kena carilah. Kalau contohlah macam tak ada masa nak bersenam kan. Okey, hujung minggu tu cari aktiviti yang boleh buatkan kita keluar peluh. Contoh macam berkebun ke, kemas rumah, pecah sapu, lepas tu mop, alih-alih perabot tu semua kan. Yalah, tiba-tiba macam nak tengok, nak susut, nak ubah suai perabot kat dalam rumah tu kan. So ambil peluang tu untuk jadikan tu sebagai senaman. So daripada situ akan keluar peluh. So kita pun akan sihat lah daripada situ. Okey, lagi satu, ni biasalah, kaum lelaki kena berhenti merokok. Sebab rokok ni pun antara punca kolesterol bertambah. So kena ingat tu. Okey, so kalau contoh, okey, so macam mana kita nak pastikan kita punya kadar kolesterol dalam keadaan baik? Kita kena buat regular check up lah. Maksudnya kena buat pemeriksaan secara rutin. Yang penting kita jaga pemakanan kita. Jaga pemakanan tu dengan baik, dengan elok. Sebab kita tak tahu, memanglah kita tak tahu pemakanan kita tu macam mana. Tapi kalau boleh jaga sebaiknya. So macam ayam tu buatlah ayam bakar ke, rebus ke. Sebab kan kalau contoh bergoreng kan tak elok, betul. So kita cubalah, kita cari inisiatif untuk jaga. Lagi satu,
bagi yang berusia 20 tahun ke atas, macam saya cakap lah, umur muda-muda ni sekarang memang dah banyak terdedah dengan makanan fast food. Bukan saja makanan fast food, minuman-minuman yang manis, kejap-kejap boba lah, kejap-kejap tea life lah. So itu pun antara punca sebab apa, sebab kandungan gula dia tinggi. So yang untuk umur yang 20 tahun ke atas pun disarankan, disarankan untuk buat pemeriksaan, buat check up untuk untuk baca kita punya kolesterol, sama ada bacaan kolesterol kita dalam keadaan cantik atau tak. Okey, sebab dekat sini pun ada cakap seeloknya buat setiap 5 tahun. So kalau daripada situ kita dah boleh jaga daripada situ. So orang muda ni memang payah sikit, tapi kita kena jaga daripada sekarang sebab kita nak guna badan lama, betul. So kita punya inisiatif. So panjang lebar saya punya ucapan petang ni perkongsian saya petang ni. So saya harap apa yang saya share untuk petang ni dapat memberi manfaat untuk anda semua, tuan-puan semua. Ingatlah, tak semestinya orang yang berusia, orang dewasa dan kanak-kanak juga ada risiko untuk kolesterol tinggi. So jaga seelok-elok, jaga sebaiknya. Okey, yang mana kurang, yang mana yang saya minta maaf anda ada tersalah cakap. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada saya sendiri. So saya sampai sini sajalah live saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.